bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosira kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Huwairah. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosira kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosira kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Oh, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kak Syahdu, bila kita mendengar lagu Aisyah, Ustazah Siti setakat ni kalau mendengar lagu Aisyah tu rasa macam syahdu sangat, rasa macam ya Allah betapa rindunya dengan Rasulullah, kan? Terkadang sampai boleh mengalir air mata bila kita mengenangkan perjuangan Rasulullah kan dalam proses untuk dakwah, tu menyampaikan ilmu kan. Jadi alhamdulillah lah hari ini, pagi ni Ustazah Siti diberi peluang untuk meneruskan perjuangan Rasulullah iaitu menyampaikan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar semua yang menonton live Ustazah Siti pagi ni di program kita iaitu Talk Show at Hati Murni. Alhamdulillah semalam kita dah pun melalui hari pertama untuk program baru di FB page Hati Murni setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 10 pagi hingga 11 pagi iaitu program Talk Show at Hati Murni dengan hashtag, siap ada hashtag lagi. Okey, siap ada hashtag iaitu wanita inspirasiku. Begitu. Okey. So, bukan bermaksud bila kita create program untuk wanita ni, para lelaki ataupun para suami okey, tidak boleh untuk nak menonton rancangan kita pada pagi ini. Boleh untuk nak menonton sebab ilmu yang kita kongsikan setiap hari, tajuk-tajuk yang kita pilih setiap hari adalah sangat relevan dan boleh untuk diimplement dan kemudian boleh untuk nak di-apply kepada semua orang dalam kehidupan sehariannya. Okey, selamat pagi Ustazah Siti ucapkan sekali lagi. Selamat pagi, kita bersiaran di Talk Show at Hati Murni. Hashtag wanita inspirasiku bersama dengan Ustazah Siti selaku founder untuk Hati Murni. Hati Murni, apa itu Hati Murni? Okey, Hati Murni, kepakaran Hati Murni adalah membantu ibu bapa di luar sana untuk menguruskan pendidikan anak-anak secara online dan juga offline. Hati Murni dikenali sebagai Islamic Private School yang telah beroperasi hampir 12 tahun ya, hampir 12 tahun alhamdulillah untuk 3 cawangan utama Hati Murni ya, iaitu di Setiawangsa, Wangsa Maju dan juga Bandar Bukit Mahkota. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang Hati Murni, bolehlah untuk layari kita punya web iaitu www.hatimurni.com. Jadi pada pagi ini Ustazah Siti bukanlah niat untuk nak menceritakan lebih lanjut tentang Hati Murni, tetapi apa yang Ustazah Siti nak sampaikan pada pagi ini, insya-Allah kita akan bawakan topik yang sangat menarik, okey, topik yang sepatutnya dikupas terutama sewaktu MCO. Okey, siapakah tetamu jemputan kita pada pagi ini? Okey, of course Ustazah Siti biasanya akan memilih tetamu-tetamu yang tidak akan mengecewakan semua orang, insya-Allah. Okey. So pagi ini kita punya tetamu jemputan kita adalah orang yang sangat berpengalaman. Alhamdulillah Ustazah Siti sangat respect dengan pencapaian beliau dan dalam masa yang sama sebenarnya kami adalah antara senior dan junior. Senior dan junior sewaktu kami belajar di Jordan dahulu. So ikut background Ustazah Siti alhamdulillah pernah direzekikan untuk menuntut ilmu di University of Jordan Amman, dan kemudian ustazah yang kita jemput pada pagi ini beliau juga belajar menuntut ilmu di University Jamiah Mu'tah Jordan. Okey, so rasanya ada banyak topik yang kami akan cuba untuk perbincangkan pada pagi ini, dan saya yakin semua orang yang menonton pada pagi ini okey tak sabar-sabar nak tunggu apa tajuk yang kami nak kupaskan. So seperti biasa
Okey, sekiranya ada cadangan ataupun ada nak beri pandangan, okey, boleh tulis di ruang komen kita kerana insya-Allah kita akan ada admin yang akan membantu kita, membantu semua orang untuk nak menjawab soalan-soalan yang diutarakan ataupun mendengarkan topik-topik apa ni orang kata pandangan yang disebutkan. Ya, terima kasih kepada yang menonton Puan Siti Rohani. Terima kasih kerana terus bersiaran bersama dengan Ustazah Siti. Apa khabar Puan Siti Rohani? Sihat ke? Nurul Farhana Salim, apa khabar? So tolong bagi love dekat Ustazah Siti pada pagi ni, komen love dekat situ menunjukkan bahawa hari ni kita berada dalam keadaan yang ceria, yang happy, yang penuh dengan positif. Okay, bagi love dekat Ustazah Siti. So boleh menambah lagi semangat Ustazah Siti untuk nak berkongsi setiap hari dengan perkongsian-perkongsian yang insya-Allah sangat-sangat menarik dan boleh diimplementkan ilmu tersebut insya-Allah. Okey. So kita punya admin seperti biasa, rasanya Ustazah Siti pun dah tak sabar untuk nak menjemput tetamu istimewa kita pada pagi ini. Jadi Ustazah Siti jemput Ustazah Mariati untuk join live Ustazah Siti pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustazah. Apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Ustazah Siti sihat? Sihat, alhamdulillah. Macam mana dengan MCO? Okey ke? Okey, alhamdulillah. Setakat ini masih lagi bertahan. Di rumah sahajalah. Keluar bila perlu saja. Dah pernah keluar rumah ke? Dah pernah. Okay. Sebab ada satu barang suami tak dapat cari, ketua keluarga tak dapat cari, jadi terpaksalah pergi. So boleh ambil keluar, orang kata hirup udara dekat luar sekejap lah ya, ambil peluang. Betul? Alhamdulillah. Okey Ustazah, pagi ni kita nak lebih kepada santai-santai, borak santai kan dengan Ustazah Siti. Tapi borak santai kita tu orang kata borak yang ada pengisian lah. Kan? So Ustazah Siti teringat masa lebih kurang dalam mungkin 20 tahun yang lepas kot, kita sama-sama menuntut ilmu di Bumi Ambiak, betul tak Ustazah? Betul. Masa tu Ustazah Siti junior lah kan? Junior. So tak sangka latihan di medan orang kata medan perjuangan kita dulu dalam ketika tu kita belajar. So alhamdulillah hari ni kita boleh pula sepentas walaupun melalui proses Zoom. Alhamdulillah, syukur sangat. Alhamdulillah. Betul. Semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Okey Ustazah, kita akan teruskan dengan kita punya orang kata perbualan kita pada pagi ni. Okey, so mungkin Ustazah boleh perkenalkan diri sedikit, lepas tu tugasan Ustazah sekarang, apa yang Ustazah buat sekarang kan, mungkin boleh kongsikan kepada ramai orang, terutama untuk daripada grup Hati Murni kan, mungkin nak lebih mengenali Ustazah lah. Silakan Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua sidang penonton dan yang mendengar. Okey, jadi saya Ustazah Mariati binti Muhammad Amin. Sekarang bertugas sebagai pensyarah akademik di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam di Bani. Sebenarnya Ustazah masih baru di IPG, iaitu kalau Ustazah Siti pernah ingat pada tahun 2017 pertengahan tahun 2017 Hati Murni pernah menjemput Ustazah untuk satu slot team building di Ulangan, ingat tak? Ya, yang tepi betul. sungai itu. Jadi masa tu Ustazah
baru nak mohon untuk sambung belajar kan. Jadi Ya, alhamdulillah betul. Ustaz berjaya mendapat tawaran beasiswa tersebut. Jadi setelah 2 tahun tamat tempoh pengajian, Ustazah dapat tawaran masuk ke IPG kampus Pendidikan Islam lah sebelum pergi haji. Alhamdulillah. Oh, Sebenarnya tak alhamdulillah. sangka pun nak pergi daripada melanjutkan pelajaran dan dapat offer tu, tak terfikir pun. Dan di IPG ni sebenarnya lepas balik daripada Jordan, Ustazah sambung untuk KPLI di sana dan sekarang mengajar pula di sana. Mengajar pula ya. Alhamdulillah. Rezeki sebelum menunaikan haji ya. Alhamdulillah. Kiranya seminggu sebelum berangkat tu masuk lapor diri, kemudian dapat tahu kemudian penerbangan yang terakhir masa tu Ustazah Siti. Ya Allah. Subhanallah, seronoknya. Tapi haji ni sebenarnya mungkin haji yang kedua kot rasanya kan Ustazah Mariati. Sebab rasanya tak pernah pergi haji kan masa belajar. Betul. Tapi masa tu pergi single mingle lah kan. So Single sekarang mingle. pergi dengan suami. Yang tahun lepas tu dapat pergi dengan suami, dia lebih bermakna lah. Alhamdulillah. Lebih bermakna dengan suami, betul. Alhamdulillah. Macam Ustazah Siti lah, masa ni cerita sikit lah pengalaman dulu-dulu kan. Yelah jumpa sahabat lama kan dan waktu belajar kat Jordan mestilah mengimbau sikit kenangan lama kan. So Ustazah Siti pun berkesempatan untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah. Masa tu masa Ustazah Siti kali pertama mengelilingi Kaabah, Ustazah Siti dah niatkan untuk nak datang semula menunaikan umrah ataupun haji bersama dengan suami. Alhamdulillah berjaya juga Allah perkenankan doa tu tadi. Makbul doa tu tadi walaupun selepas lebih kurang 17 tahun. Alhamdulillah Ustazah Siti boleh pergi bersama dengan suami, dengan yalah orang kata dengan orang yang tercinta, betul tak Ustazah Mariati? Betul. Betul sangat. Alhamdulillah. Okey Ustazah, hari ni kita akan bercerita pasal tajuk antara amanah dan tanggungjawab. Kan, so tajuk tu Ustazah Siti pilih mengkhusus kepada kita lah sebagai profession perguruan kan. Terkadang dalam kita menunaikan tanggungjawab kita kan, lagi dalam fasa MCO ni kan, ada juga kadang-kadang yang menyebabkan kita terfikir rasa adakah aku patut terus meneruskan apa yang kita buat sekarang kan untuk mengajar anak-anak dan sebagainya kan. Ada masa-masanya macam tu, dengan kita lihat pula baru-baru ni ada isu guru tak buat kerja dan sebagainya kan. Jadi sebab tu Ustazah Siti pilih tajuk tersebut untuk kita mungkin kita boleh lontarkan pandangan kita kan dari segi profession sebagai guru ni sebenarnya adalah untuk memenuhi amanah dan juga tanggungjawab. So itu antara poin yang kita akan cuba untuk sampaikan kepada ibu ayah dan juga para penonton di kita punya FB. So soalan pertama lah daripada Ustazah Siti, boleh ke Ustazah kongsikan pengalaman Ustazah sebagai seorang pendidik? Yang Ustazah Siti yakin Ustazah sebenarnya lagi berpengalaman daripada Ustazah Siti. Silakan Ustazah Mariati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah dapat tawaran di IPG, sebenarnya mula-mula posting, mula-mula penempatan selepas keluar daripada selepas selesai buat KPLI tu, Ustazah dapat penempatan di sebuah sekolah boys school di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Jadi Ustazah berada di sana selama 10 tahun. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali memohon untuk berpindah sebab rumah dah siap masa tu, jadi jauh nak berulang Ustazah tinggal di Kajang, sekolah tu di KL. Jadi Ustazah dapat mohon pindah kali ke-7 tau Ustazah Siti, baru Allah makbulkan. Kali ke-7 mohon baru berjaya tu. Sebenarnya seronok mengajar di boys school tu, tetapi sebab jarak tu membuatkan kita tak mampulah kan untuk berulang-alik kan, jauh kan, jam kan. Okey, jadi genap 10 tahun Ustazah dapat berpindah ke sebuah sekolah perempuan pula semuanya, girls school pula. Tadi di KL tadi boys 10 tahun
boys Ha. sekarang lepas 10 tahun ngam 5 tahun ya Uzal berada di sekolah perempuan. Jadi dan ngam pula lepas 5 tahun ya Allah bagi sambung belajar dan kemudian Uzal dapat masuk ke IPG, ada 2 pula ganda dia, lelaki dan perempuan. Jadi totalnya lebih kurang 18 tahun lah sekarang ni Ustazah berada dalam bidang pendidikan ya. Jadi 10 tahun di boys school dan 5 tahun di girls school lah. Jadi kedua-duanya kan Ustazah Siti, dia ada pro and con tau. Macam sekolah lelaki ni dia sekolah biasa harian biasa tau. Jadi dia ada masa tu ada setinggan, ada flat kan. Okey. Ada juga dalam kalangan pelajar tu yang daripada latar belakang akademik tapi tak ramai lah. Okey, jadi dengan pelajar lelaki ni mereka sangat lasak. Jadi ustazah sendiri jadi macam tegas tau supaya murid-murid ni dia tak bully kita. Macam tu. Tapi mereka ni yang satu yang bagusnya mereka bila kita tegur, bila kita marah kan dia tak ada ambil hati. Macam tu ya. Okey. Dan di sekolah perempuan pula berbeza sebab dia budak perempuan kan. Pelajar perempuan dia lebih sensitif. Cumanya pelajar perempuan ni dia lebih rajin, lebih teliti sebab yang sekolah kedua saya dapat ini adalah sekolah kluster kecemerlangan. Jadi dia dekat sini nak perbezaan sikit lah kan murid-muridnya tu. Apapun kemudian di IPG ada 2 gender lah kan dan ini adalah pelajar dewasa dan kita belum nampak sangat lagi lah apa dia punya perbezaan yang ketara lah kan sebabnya baru lagi. Jadi tak boleh nak komen banyak lah. Cuma yang Uzah tengok di dua-dua ni sekolah lelaki dan sekolah perempuan yang pertamanya ialah mereka makan pembelajaran dan pengajaran dan pelajaran dalam kelas tu ataupun suasana belajar di sekolah tu menyeronokkan. Jadi itu point dia. Ni dia lelaki ke, dia perempuan ke, kalau cikgu tu pandai menarik minat pelajar kan. Okey. Jadi sebenarnya itu adalah satu perkara yang utamalah yang perlu para guru ambil kira lah. Macam tu. So ada beza ya antara pelajar lelaki dengan perempuan ya? Perempuan macam, mungkin lebih kepada emosi, betul tak Ustazah? Betul. Kalau Uzah ingat di sekolah lelaki tu kan, Uzah jadi cikgu disiplin tau. Jadi memang ada surat lah membolehkan kita merotan pelajar jadi dalam setahun tu memang Ustazah boleh katakan dalam setahun 5 kali jugalah beli rotan baru. Tapi jangan silap faham, bukannya rotan pelajar sampai rotan tu tapi rotan meja kan. Sebab pelajar ni dia kan sampai Ustaz Siti bayangkan Ustaz mengajar kat sana kan tak pernah jarang sangatlah boleh katakan 1-2 je dalam 10 tahun tu boleh sekali atau 2 kali je nampak murid tidur dalam kelas. Tak ada. Sebab apa tau? Murid ni dia sendiri pun lasak, dia dalam kelas dia pun kawan-kawan dia tu lasak, dia nak tidur pun tak dapat. Nak kata lasaknya pelayan lelaki. Kan? Dia perempuan berbeza, satu rotan pun Zat tak ada. Sebabnya bila kita tinggi suara sikit je dia dah mata dah bergerak. Kan? Jadi tak adalah. Dan ibu bapa di sekolah pelajar lelaki ni di Kuala Lumpur ni kan bila kita nak buat program macam latihan kawat ke kan bila kita ada pelajar yang kita buat sampai kadang-kadang waktu malam di sekolah kan bapa tak mengapa sebabnya dia tahu kalau di sekolah anak dia akan jadi baik, anak dia takkan merokok, anak dia takkan buat perkara yang salah walaupun bukan pada waktu persekolahan tapi kalau di sekolah perempuan dia lain sebab dia keselamatan dia keselamatan, dia bimbang dekat situ macam tu. Okey. Ustazah Mariati, saya mohon diri sekejap boleh tak? Sebab ada orang hantar barang, kita ni work from home kan, jadi saya ada orang hantar barang. Boleh. Sekejap Okey, boleh.
Assalamualaikum Ustazah, minta maaf. Pagi ni kita ada set orang hantar barang. Lepas tu tadi dah biasalah dekat rumah ni kan kita. Okey, Ustazah boleh sambungkan semula. Saya sangat menarik dan tertarik dengan poin yang Ustazah sharekan tu tadi. So kalau pada pandangan Ustazah sendiri, macam Ustazah sekarang dekat IPG more kepada pelajar yang lebih besar lah, betul kan? Umur yang orang kata dah mungkin 17 tahun ke atas. Dia lepasan SPM lah kan, bermula daripada umur lepasan SPM lah kan. Jadi dia lain pula kita approach dia kan. Jadi sebenarnya walau mana pun kita berada, tapi sebab kita suka mengajar kan, sebab kita suka mendidik, kita rasa macam seronok je lah macam tu. Okey, menarik. Okey, apa pula pandangan Ustazah tentang pendidikan masa kini? Terutama macam dari segi yang saya Siti lebih nak fokuskan adalah dari segi akhlak lah, akhlak pelajar. So kalau kita tengok Ustazah ada pengalaman mengajar di sekolah yang lelaki sahaja, lepas tu yang perempuan sahaja kan. So mungkin ada perbezaan antara akhlak mereka tu tadi. Macam yang perempuan ni mungkin dia more fokus, tapi dalam masa yang sama dia banyak main perasaan lah kan, perasaan hati ke dan sebagainya kan. So apa pandangan Ustazah tentang tajuk tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan Ustazah Siti, tujuan pendidikan ni, tujuan asal pendidikan ni kita nak melahirkan pelajar yang berilmu dan berperibadi mulia. Ya, sebab kita tak nak pelajar dia hanya pandai akademik saja, tapi akhlaknya buruk. Dan begitu juga kita nak pelajar yang berilmu. Kalau dia baik tapi dia tak ada ilmu pun tidak membantu dia untuk maju ke depan, betul tak? Okay. Betul. Dari matlamat pendidikan ni dia bukan bertumpu kepada kognitif semata-mata, tapi dia memberi keutamaan juga kepada pembentukan sasiah murid itu sendiri. Jadi sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali nak dapatkan ilmu ni sebenarnya sukar. Sebenarnya susah nak dapatkan ilmu. Sebab sifat asal manusia ni adalah jahil. Itu sebab kita rasa susah, sebab kita tak tahu sebelum ni kan. Dan Imam Ghazali kata bila pemerolehan ilmu pengetahuan ni dia akan menjadi asaslah kepada seseorang tu dalam tindakan dia, sama ada dia akan bertindak secara baik ataupun secara yang tidak baik. Itu kata Imam Al-Ghazali lah. Jadi seseorang sebenarnya akhlak dia boleh diasuh menjadi baik melalui pendidikan yang dia dapat. Dalam hari ini cikgu kan, ada ibu bapa yang dia dah cop dah, dia kata budak ni memang tak boleh berubah. Sebenarnya salah tu. Sebabnya Imam Al-Ghazali dia kata akhlak ni boleh diasuh. Macam kalau kita kan orang Islam kan, muka kita tak boleh ubah kan, muka kita tak boleh ubah, tapi akhlak tu kita dia boleh dibimbing, boleh dipandu untuk menjadi lebih baik kan. Jadi kenapa dia kata begitu? Sebabnya akhlak ni kan dia bersifat responsif kepada pendidikan. Maknanya dia ada tindak balas bila dia mendapat pendidikan. Jadi terhadap pendidikan, lepas tu dia ada latihan dan juga ada disiplin. Tiga komponen itulah kan. Jadi dia ada latihan, ada pendidikan, ada latihan dan adanya disiplin. Jadi dia akan bertindak balas, dia akan bertindak balas dan daripada situ dia dapat menguruskan kehidupan dia dengan lebih baiklah. Dan kalau daripada Imam Al-Ghazali ni dia kata daripada situ jiwa dia mampu nak melawan untuk dorongan nafsu yang jahat melalui pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Jadi macam sebagai contoh yang mudah kan, pergaulan dengan orang soleh kan, dia menjadi satu kaedah dalam membentuk akhlak yang mulia. Kan sebabnya secara semula jadi manusia ni fitrah dia suka meniru. Dia suka meniru orang yang berada di sekeliling kan. Jadi bila
kalau dekat sekolah itu kan cikgu sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik. Kemudian murid-murid pun anak ini dia berkawan dengan kawan-kawan yang sentiasa bercakap dengan baik, benda yang baik. Di rumah pun ibu bapa dia bercakap benda yang baik. Jadi dia akan meniru dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Macam tu. Tapi sebaliknya lah kan. Sebaliknya lah. Kalau di sekolah saja cikgu bercakap yang baik kan, tapi kawan kepada anak tadi dia bercakap benda yang kasar kan. Lepas tu tapi dekat rumah ibu dia cakap baik. Kadang-kadang kita terdengar kan ada murid dia menyebut perkataan yang tidak-tidak kan. Sebagai contoh bodoh ke contohnya kan. Jadi kita kadang-kadang cikgu kadang-kadang tengok mak dia elok je, takkan mak dia cakap macam tu. Sebenarnya bukan sahaja ibu bapa tapi pengaruh persekitaran. Jadi kawan-kawan tadi pun dia main peranan juga. Imam Al-Ghazali kan dia menegaskan, saya suka ambil Imam Al-Ghazali sebab dia sangat dakik lah, sangat macam menyentuh lah mendalam. Dia kata kaedah peniruan ni atau imitasi dia panggil, dia sangat berkesan dalam mendidik akhlak kanak-kanak dan remaja sebab mereka sangat cenderung untuk meniru. Kalau kita tengoklah anak kita hari ni kan, kita macam sebelum ni kita tak pakai pun iPhone. Tapi dia sibuk nak minta iPhone. Sebab apa? Dia nak tiru kawan dia. Cepat nak meniru kan, macam tu. Jadi di satu lagi teori pembelajaran sosial Bandura ini tokoh lah dia menjelaskan bahawa tingkah laku manusia ni tadi kan adalah hasil proses dari pemerhatian. Yang ni dia selarilah dengan Imam Al-Ghazali tadi kan, pemerhatian, diperhati lepas tu dia tiru kan. Lepas tu tingkah laku ni juga dia akan terbentuk dengan adanya proses mengingat dan motivasi. Jadi bila dia diperhati kan, lepas tu dia ingat betul kan, lepas tu dia rasa termotivasi untuk buat. Jadi itu pun boleh menjadi kesan lah untuk satu pembentukan tingkah laku seseorang individu ataupun anak tu. Jadi kanak-kanak ni ataupun remaja dia banyak meniru daripada pemerhatian sekeliling dia. Macam tu jadi bila dah dia tengok kan, bila tiru saja kan, itu dia longgar. Tapi bila ada macam apa dia panggil macam ada penugahan positif. Penugahan positif ni maksudnya pujian kan. Jadi itu akan buatkan dia ingat benda tu bagus. Macam tu. Lepas tu penugahan positif lagi, ganjaran kan. Ibu bapa belanja anak-anak ni bila anak tu bertingkah laku baik, contohnya semayang cukup contohnya kan. Jadi dia bermotivasi untuk buat lagi benda yang baik itu contohnya kan. Itu sebab kadang-kadang macam bila kita cakap banyak dengan anak kan, dia macam susah nak dengar. Susah lah dia nak dengar kan. Sebabnya dia memerhati kan. Contohnya macam dekat sekolah kan, ada pelajar, sekumpulan pelajar ni dia semayang berjemaah. Kan? Lepas tu ada seorang murid ni dia baru datang lah. Dia tak semayang jemaah lah, dia baru datang. Jadi bila cikgu ataupun ustazah dia puji kumpulan tadi tu, bila bersurat lepas tu, bagusnya kamu semua ni solat jemaah. Macam tu kan. Jadi pelajar yang tak buat tadi tu dia perhati. Dia perhati semayang jemaah ni, ustazah puji. Semua orang dah tahu dah semayang jemaah tu bagus. Tapi dia ada penuguhan dekat situ. Bila cikgu puji tu, dia akan buat murid yang lain tu termotivasi untuk buat perkara yang sama. Itu sebabnya macam orang yang anak ramai dekat rumah kan. Macam Ustazah ada pengalaman lah, sepupu kan, dia anak ramai 6 orang kan. Lepas tu kan Ustazah perhati ni tau, macam Ustazah anak seorang. Susah benar ni, anak seorang ni pun mencabar. Dia seorang tapi dalam dia ada 10 karakter. Sebab dia tak ada pesaing, dia seorang je. Dia tak ada persaingan kan. Jadi macam lepas tu manja pun, yelah dia ada seorang kan. Jadi bila Ustazah tengok macam anak orang-orang yang ada anak ramai ni kan, Ustazah perhati, kita pun memerhati juga kan. Macam mana dia boleh manage kan. Jadi dia buat satu perkara ni kan, bila yang si abang ni dia padi mandi kan, dia sediakan tuala. Kan benda yang basic ni sekarang kat rumah, semua orang ni kat rumah ni kan, kalau ibu bapa ada yang menonton ni kan, kalau kita cakap dengan anak-anak kan, lepas mandi sedialah tuala tu, lepas mandi sedia, kalau boleh kan nak rakam suara tu bila anak-anak lepas mandi nak pasang. Betul tak? Betul, pasang je. Tapi tak perlu mak nak menjerit-jerit ulang kali
bila satu ibu atau bapa ataupun cikgu dia ada satu ilmu ni dia buat peneguhan positif je kepada seorang je anak dia. Contohnya lah yang seorang yang perempuan ni lepas mandi dia pun sidai kepala kan. Jadi ibu ni tadi kalau dia cakap dengan kuat lah supaya anak-anak lain dengar. Oi bagusnya Kak Long. Lepas mandi sidai balik tuala tu barulah tuala tu tak busuk. Oh bagus ibu sukalah Kak Long macam ni. Maksudnya ada diselingkan dengan pujian dia. Lain tu, tapi bila dia cakap memuji macam tu, kan, dia memberi ganjaran ataupun dia beri peneguhan positif macam tu, jadi anak yang lain dengar dia jadi terikut. Aku pun naklah ibu sayang naklah sidai. Jadi dia jadi automatik macam tu. Jadi lagi kan bila dia individu ni yang dia meniru ni dia akan lagi rasa satu kepuasan bila dia dapat ganjaran ataupun peneguhan positif tadi kan. Tapi kita sebagai orang dewasa kita jangan cakap nak kena puji je, kalau tak puji tak nak buat. Tak boleh macam tu kan. Macam kita kat rumah ni kan, suami tak puji pun kita masak kan. Tapi kita masak je sebab itu adalah satu kepuasan kita kan. Tetapi anak ni ataupun remaja kan, bila dia dengar, bila dia dah buat, kemudian dia dengar, dia akan lagi bersemangat lah untuk melakukan perkara tu. Dan bila dia akan melakukan berulang kali kan, kan ada kajian kata kan bila buat sampai 40 kali dia menjadi habit kan, menjadi tabiat kan. Jadi bila dia dah terbiasa, lama-lama dah tak payah cakap pun dia dah biasa dah buat macam tu. Jadi kita nak mula-mula ni nak bentuk anak ataupun murid ni, itulah yang kita perlukan macam tu. Okay, jelas kan? Tapi dari segi apa yang saya lihat lah kan, macam terkadang kita macam expect anak kita tu nak terus jadi baik kan. Maksudnya jadi bagus, berdisiplin kan. Tapi mungkin benda tu tak tercapai. Tapi sebenarnya macam saya tertarik bila Cik Ma, Ustazah Mariati sebut tadi, Cik Ma dah itu panggil Cik Ma. Bila Ustazah sebut pasal faktor sekeliling kan, faktor sekeliling. So untuk ibu bapa ataupun kita lah sebagai ibu bapa kan mungkin tidak terlalu stres lah kot dalam kita proses nak mendidik anak-anak, betul tak Ustazah? Sebab bila kita lihat macam kami sendiri kan dekat Hati Murni, bila dia dalam fasa darjah 1, 2, 3 tu, noti dia tu ya Allah subhanallah kan. Tapi bila dia masuk kepada certain umur, mungkin yang kalau perempuan dah balik, yang lelaki pun mungkin dah balik kan, dia jadi berubah menjadi orang kata orang yang sangat sopan, orang yang sangat bertanggungjawab, bersedia untuk nak membantu kan. Jadi adakah orang kata kita kena teruskan sahaja apa yang berada di sekeliling environment sekeliling dia tu tadi dalam keadaan yang positif, so kita teruskan saja ke ataupun macam mana yang Cik Ma nampak, yang Ustazah Mariati nampak dekat situ? Okey, dia sebenarnya pendidikan tu sebenarnya adalah satu proses. Pembelajaran tu adalah satu proses. Jadi bila kita tengok dalam satu fasa tu anak ataupun murid ni masih tak boleh nak buat apa yang kita dapat, yang kita nak kan, kita jangan kecewa kan. Sebab itulah mereka tu datang ke sekolah kan. Macam kalau anak pun sendiri kan, kita selagi orang kata nyawa kita ni ada, kita tak boleh berputus asa untuk anak ni tadi kan. Okey, jadi macam contohnya kan Ustaz sebut kan, bila anak ni tadi kan, kenapa dia boleh tiba-tiba bila dia dah sampai satu tahap dia akan berubah kan, sebab pemikiran dia dah mula matang. Okey, dan kalau bila kita tengok kan, kenapalah anak aku tak jadi macam mana aku nak kan. Sekarang ini cuba untuk satu cara yang mudah sekali lah yang saya sebut ya. Kalau cuba kita tengok tangan kita dengan tangan anak kita. Ini yang anak-anak yang orang kata di bawah, bukan sekolah menengah lagi lah. Kalau sekolah menengah ni satu badan dah dengan kita kan. Okey, ni yang 12 tahun ke bawah ni kan, kita tengok tangan kita dengan tangan dia pun dah ada beza dah, betul tak? Tangan dia dah lebih kecil, betul tak kan? Itu yang kita nampak. Yang dalam ni yang kita tak nampak. Jadi sekarang ni kekhilafan kita sebagai bapa, kita ingat anak kita tu sama fikir macam kita kan, sedangkan umur kita
beza kita punya saiz tubuh pun kalau anak yang Uzal kata ni lah yang masih sekolah rendah ni kan, kebaikan ni kan. Dan lagi satu contoh lagi, kadang-kadang kita geram kan, kenapa kita dah cakap macam ni tak buat juga tak buat macam ni kan. Kita tengok je macam anak kita, dia punya ketinggian dia. Okey, cubalah kalau macam kita pergi kat dapur, kan dia ada rak, kita ada tabletop tu kan. Tabletop kan. Okey. Okey, jadi sekarang ini anak ni tadi kita lebih tinggi lah daripada dia, betul tak? Jadi anak ni tadi dia dah kan daripada kita. Cuba kita macam bila dia nak ambil barang kan, dia berkepahkan aja, ataupun lepas dia minum dia letak cawan tu. Dah sampai Uzal tengok ada juga netizen ni gantung cawan dekat leher anak ni kan, sebabnya rumah penuh sinki tu dengan cawan saja kan. Okey, jadi kita nak sebabnya kita tak sedar anak ni pemikiran dia tak sama macam kita. Okey, jadi lepas ni cuba kita tengok anak kita yang selalu yang kita geram tu kan, yang lebih kecil lah saya tu kan. Cuba kita pergi dekat dapur dan kita berdiri sama tinggi dengan dia. Kita nampak tak apa yang dekat tabletop tu? Kita nampak, kita adakah bila kita berdiri kita nampak segala-segala. Tapi bila kita berdiri sama dengan dia, kita tengok tabletop tu apa je kita nampak. Nampak penutup oven, nampak kan, nampak tombol tu saja kan, tombol dapur saja. Jadi daripada sudut pemandangan pun sebenarnya anak tu dah jauh berbeza dengan kita. Kan? Sama juga macam sekarang PKP ni kan, ada ibu bapa yang dia nak didik anak pakai potty trainer kan. Pakai pampers kan. Sebab dah pun dekat rumah kan. Jadi kan ada kawan dia kata aku beli potty trainer tu bukan main comel lagi. Dia kencing juga. Dia berak juga dekat belakang sofa tu kan. Okey. Jadi kita tengok kan sebenarnya macam contohnya kenapa anak kita, kat mana ibu tadi letak potty trainer tadi? Dia letak dekat dalam tandas. Kan dia letak sebenarnya bila anak ni dia nak pergi dalam tandas kat rumah kita kan biasa kat ujung. Ya, betul. Dia tak naklah pergi kat seorang-seorang, dia takut. Kan? Dia takut. Betul. Jadi sebenarnya dekat mana? Lepas tu pula ada bapa yang dia tak belikan potty trainer tu kan. Jadi bila dia pergi ke tandas, dia tengok lubang tu, dia rasa macam dia pula boleh jatuh dalam tu. Besar lubang tu. Jadi itu semua itu adalah pandangan budak. Kita tak pandang macam tu kan. Tak bersama kan. Jadi ibu bapa ni dia kena ambil potty trainer tadi, dia letak dekat mana tempat selalu anak dia buat projek tu. Contohnya anak selalu kencing, selalu buang air besar dekat balik sofa tu kan. Letak dekat situ dulu. Nanti lepas tu dia bila dia dah biasa dah dekat situ kan, biasa itu tarik sikit potty trainer tu, bawa sikit dekat pintu dapur. Dia itu proses lah tu. Yes, betul. Jadi bila dia dah biasa ke dapur, tak ada apa-apa kat dapur ni walaupun tak ada orang kan. Nanti bawa lagi potty trainer tu ke depan pintu tandas. Jangan tunggu dalam tandas. Jadi maksudnya kita buat secara berperingkat. Betul kan? Tapi perumpamaan yang Ustazah kasih itu tadi menarik lah. Macam kita tengok kat tabletop. So sejauh mana kita nampak kan pemikiran anak kita kan. So maksudnya kita kena kaji juga dari segi kemampuan mereka untuk nak cara fikirnya macam mana, adakah sama seperti yang kita fikirkan ataupun masih level yang rendah lagi. Betul kan Encik Ma? Menarik, perumpamaan yang sangat menarik, ilmu baru untuk saya pada pagi ni. So secara keseluruhannya kan Ustazah Mariati, adakah pendidikan ini hanya bergantung kepada kita sahaja sebagai orang pendidik kan? Orang kata okeylah, mungkin fasa MCO ni sebenarnya adalah fasa di mana ibu ayah boleh gunakan peluang ni untuk lebih mengenali anak-anak sebenarnya kan, dari segi karakter, akhlak dan sebagainya kan. Tapi adakah balik selepas kita dilepaskan daripada MCO, adakah pendidikan tu memang tag kepada 100% kepada kita sebagai pendidik? Apa pandangan Ustazah tu? Okey, jadi sebenarnya kan kalau kita pernah dengar kan ada satu hadis kan yang kullukum ra'in kan, setiap kamu ni adalah pemimpin. Jadi tak kisahlah kita ni cikgu ke, kita ni ibu bapa ke, kita ni yang bukan cikgu, yang bukan ibu bapa kan, ada juga kan kategori ni. Jadi sebenarnya semua kita ni sebenarnya adalah pendidik.
Sebabnya daripada kaedah pemerhatian tadi tu kan, membuatkan semua yang berada di sekeliling anak ataupun remaja tu kan adalah yang memberikan didikan kepada dia. Kan? Jadi seharusnya lah macam cumanya perbezaannya ialah guru-guru ni diberikan latihan, diberikan khusus kan untuk murid kan. Itu sebab yang kita Ustazah Siti ada tak tengok satu video yang polis dia tangkap budak-budak yang anak orang asli keluar rumah tu kan. Kan macam masa budak-budak tu dah mula menangis, jadi kan polis mereka ni tidak kakak lah kan Ustaz tengok tu kan, dia mereka ni tidak diajar sebab bukan bidang dia, diajar untuk mengawal kelas macam kita kan. Bila ada seorang budak menangis kita dah tahu dah apa nak buat kan. Bila budak kita tahu dah apa nak buat kan. Jadi macam polis tu dia pun nampak gabrak juga sebab bila semua budak dah start menangis kan. Macam tu kan. Tak ada skillnya. Dia orang tak belajar skill. Sama juga dengan ibu bapa. Ibu bapa dia tak belajar skill macam mana nak tarik perhatian anak. Kan macam hanya berapa je ibu bapa yang pergi kursus ke ibu bapaan kan. Jadi sebenarnya itu sebab ibu bapa macam jangan cakap orang lain tau, macam Ustazah dekat rumah yang anak seorang ni pun kan kita pun rasa macam tercabar juga kan. Sebab padahal kita juga seorang pendidik, betul kan? Seorang pendidik kan. Itu sebab Ustazah nak cakap kat sini cikgu ni dia punya kata-kata dia mahal. Jadi kan walaupun cikgu ni dia bercakap sekejap ataupun dia cakap sikit kan, tapi dia sangat memberikan peneguhan positif kepada murid. Jadi cikgu-cikgu dia tak boleh jadi berat mulut. Jadi macam contohnya kan pada satu hari ni, masa tu anak saya kecil lagi lah, dia sekolah rendah kan, bersungguh-sungguh dia gosok gigi tau. Biasa tengok sekejap je dia cuci gigi kan, baru gigi kan. Lepas tu hari tu bersungguh-sungguh dia tengok comel gosok gigi kan. Lepas tu cakap lah, kenapa sebelum ni kamu tak gosok gigi macam ni pun kan. Lepas tu dia kata apa tau, tadi kan dekat sekolah kan kakak kerani tau, bukan cikgu. Kakak kerani. Kakak kerani tu hantar barang kat cikgu. Lepas tu dia keluar kan, dia nampak Mawadah, dia kata putihnya gigi. Kerana kita cakap macam tu je pun kan. Wah, dia semangat. Nampak tak dekat situ peneguhan positif. Dan juga sebenarnya macam kita sendiri pun kan, fitrahnya kita semua tahu benda-benda yang baik kan. Macam baru-baru ni kan, macam kami di IPZ memang ada kelas online tau. Kuliah memang berjalan sejak daripada mula PKP hari tu kan. Jadi tempat nak rasa boring lah kat rumah kan. Memang orang kata memang bekerja dari rumah sepenuh-penuhnya lah ni kan. Jadi kan pada minggu lepas ya, Ustaz ajar tajuk kerajaan Uthmaniyah kan. Jadi kan dalam kerajaan Uthmaniyah ni ada satu tokoh kan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Selalu kita dengarkan nama dia kan. Sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia adalah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata nanti siapa yang dapat menawan kota Konstantinopel ni kan, dia lah itu yang raja sebaik-baik raja dan tentera adalah sebaik-baik tentera kan. Jadi selepas 800 tahun ya Rasulullah menyebutkan hadis tersebut daripada riwayat Imam Ahmad jadi barulah timbulnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menawan kota Konstantinopel tu kan. Jadi orang bertanya yang ditunjukkan dia tu adalah seorang raja yang baik kan, yang seperti yang Rasulullah katakan. Jadi ketika pada solat Jumaat pertama Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia nak lantik imam untuk menjadi solat Jumaat yang pertama di kota Konstantinopel tu kan, setelah 53 hari mereka berperang dan berjaya menawan kota tersebut Jadi dia bertanya kepada rakyat jelata dia semua ni dia tanya dalam kalangan kamu ni semua ni siapa yang tak pernah tinggal solat sejak akhir balik. Masa tu semua orang berdiri. Cakap siapa yang pernah tinggalkan solat fardu duduk. Masa tu tak ada siapa yang duduk. Maknanya semua tentera dia tu menunaikan solat fardu sejak akhir balik tak pernah tinggal. Bagus tak? Bagus. Rasulullah tu. Lepas tu dia cakap pula yang kedua. Sejak akhir balik siapa yang solat fardu tak tinggal kan, dan siapa yang solat sunat rawatib tak tinggal. Siapa yang pernah tinggalkan itu duduk kan.
duduk. Wah, masih ramai lagi yang berdiri, Ustaz Siti. Wow. Masih ramai lagi yang berdiri. Dan Dahsyat hebat maknanya hebat lah. Itu sebab mereka tu berjaya menawan. Dan itulah yang di sebalik kata-kata Rasulullah tadi, sebaik-baik tentera. Kemudian dia kata lewat ni. Baiklah, dia kata kan. Okay, sekarang ni dalam kalangan kita ni semua, siapa yang tak pernah tinggal solat fardu, yang tak pernah tinggal solat sunat rawatib dan tidak pernah tinggal solat tahajud sejak akil balik. Duduk. Siapa yang pernah tinggal, duduk. Okey. Tak tahu apa yang terjadi. Apa tu? Duduk kecuali seorang. Subhanallah. Sendiri. Oh, ya Allah. Bayangkan. Bayangkan. Dia menjadi sultan ketika umur 21 tahun kan, 19 tahun kan. Masa umur dia 21 ke dia dapat menawan kota tu kan. Jadi kan itulah kata-kata Rasulullah, sebaik-baik raja tu, sebab dalam pada usia yang muda dia sejak akil balik tak pernah tinggal solat, tak pernah tinggal solat sunat rawatib dan tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Jadi Ustaz ambil benda tu kan, hadis tu saja kita cakap dekat dalam kuliah kan. Lepas tu lepas seminggu kita balik kan, ni online lah ni, kita fikir work from home kan. Ustaz tanya balik, okey, ingat lagi tak kisah Sultan Muhammad Al-Fatih Ustazah, okey, apa yang awak dah buat selepas daripada dengar kuliah tersebut, kuliah Ustazah itu, apa yang awak dah buat? Ada yang kata lah, Ustazah saya mula solat awal waktu, Ustazah saya mula kesannya. Ya, ni kata cikgu ni, wahai semua orang, itu kan yang bakal-bakal cikgu kan, yang kita pun sama juga, kita dah tahu dah semayang awal tu solat sunat rawatib tu bagus, tahajud bagus. Betul. Tapi dia tak ada satu macam penegasan daripada tak ada satu benda yang push dia, menyebabkan dia rasa tersentuh and push untuk diri dia buat kan. Jadi itu Zara kata, rasanya macam Ustaz kat rumah pun kau cakap dengan anak kan, semayang lah awal, tak semayang pun. Tapi yang kita ajar anak orang ni kan, yang kita bercakap ni kan, wah mana Ustazah saya dah mula dah buat solat sunat rawatib. Sebabnya berada di rumah mereka sangat comfort zone kan, dia tak rasa macam merindukan ibu bapa. Jadi dia punya macam kata ikatan dengan Allah tu longgar lah. Dulu dia duduk asrama, ingat kat mayang, nangis mayang kan, semayang banyak, tahajud kan. Tapi bila di rumah dia comfort zone semua kan. Jadi bila cikgu bercakap macam ni, sebenarnya dia satu jentikan lah kan. Itu sebab cikgu dia tak boleh mengambil ringan dengan perkataan dia kan. Jadi macam kalau kita cakap benda sikit pun pelajar lagi ingat, lagi dengar daripada mak dia cakap. Wahai ibu main lagi dah kan, tapi anak pun tak dengar kita. Kata kenapa kamu buat macam ni kan. Macam tu dia buat dalam buku dia ada garisan sekian-sekian kan. Yelah tengok cikgu ni buat macam ni cikgu. Tak boleh ke pakai pen yang lain, nak pakai pen ni, pen yang tu kan lagi bagus. Tak apa, tengok cikgu pakai pen ni. Dia tengok cikgu dia, wahai kat rumah cikgu. Itu sebabnya cikgu jangan lokek untuk memberikan kata-kata yang positif. Macam Ustazah masa di sekolah KL tu yang boys school tu kan. Boys school. Nakal-nakal kan, budak nakal-nakal kan. Ustazah memang kalau nakal-nakal, lepas tu bila satu hari tu tengok dia macam buat baik aja kan. Bila dia buat baik kan, Ustazah kita terus mesti positif tau dengan pelajar. Jadi kita cakap kan, contohnya lah kan, nama dia Kamal kan. Kamal, sekejap. Lepas tu dia pun datang. Apa Ustazah? Dah gabrak ni kan. Ustazah garang. Dia kata, Ustazah cakap dengan dia, awak semayang kan sekarang. Dia kan, dia tak boleh nak angguk, tak boleh geleng. Hanya macam tu tau. So kita terus semayang. Awak semayang kan. Sebabnya kan Ustazah tengok awak sekarang baik lah. Sebenarnya kita tak tahu hakikatnya dia semayang cukup ke tidak kan. Tapi daripada kesan kita tu kan, dia balik kan dia mesti semayang punya. Ustazah garanti lah tu kan. Sebabnya kata-kata cikgu kan, kata-kata cikgu ni. Tentu juga macam banyak perkara lah bila kita bercakap dengan murid kan, murid akan pegang. Sama juga kalau kita cakap benda yang negatif. Awak ni tak masa depan. Budak tu dia akan konflik tau. Kan, dia tak matang. Betul. Cikgu pun cakap macam tu. Orang macam tak masa depan. Dia terus terpasak dekat hati dia kan. Jadi bila macam dia nak ulang kali pelajaran pun dia tak rasa bermotivasi.
Betul. Jadi macam Ustaz tadi, Ustaz ada pergi macam ada khusus-khusus kan yang kerajaan, yang kementerian buat, kita pergi, yang swasta pun kita pergi kan. Jadi macam ada satu teknik ni kan yang Ustaz belajar, teknik mendorong anak cara Nabi Muhammad SAW kan. Macam dia kata memuji kebaikan kan. Jadi macam satu kali tu bila masuk kelas, okey dah kita dah mengajar semua dah, okey semua keluarkan ni buat latihan ni kan. Contohnya kan, buat latihan kan. Lepas tu kan kita pergi kat meja, lepas tu lepas dah 5 minit kita pergi kat meja kan. Kita meja budak yang pertama ni, kita tengok dah 5 minit dah ni, baru tulis tarikh. Kalau cikgu yang biasa, cikgu yang tak ada ilmu, yang ekstra kan, dia akan, kita sebab manusia, dah 5 minit pun kita cakap takkanlah bawa tarikh, ya Allah aku geram budak ni rasa nak cubit. Kan. Tak ada ilmu kan, kita akan cakap, Masya Allah bagusnya ada tarikh. Wah dalam hati dia geram aku. Kan? Geramnya kan. Kita pergi meja kedua pula kan. Dia dah buat nombor 2 dah. Dia buat nombor 2 dah. Wah Masya Allah bagus. Dah buat nombor 2 dah ni. Lepas tu kita pula meja ketiga. Ya Allah dia baru nak keluarkan buku. Kalau kita tak ada ilmu kan, macam mana menguji betul ni. Menguji betul Ustaz dalam kelas kan, yang 25 orang, yang 30 orang ni kan, macam mana nak kata semua ni kan. Lepas tu tapi disebabkan kita ada ilmu ekstra ni tadi kan, kita boleh deal, kita akan memuji kebaikan, kita pegang tadi memuji kebaikan. Kata alhamdulillah ada juga buku. Lepas tu janganlah lama kan. Kalau lama dia syaitan tu. Kan. Pergi ke meja yang lain. Wah budak tu dia siap buat apa, yang jawapan tulis warna biru, yang soalan tulis warna ni. Ada macam yang buat nota warna-warni. Jadi kita korek semua yang kebaikan. Jadi bila kita tahu, bagusnya, kemasnya tulisan awak ni. Wah dia baru tulis hari kan. Kemasnya tulisan awak ni. Kita pergi, yang ini ada pula 2 warna. Wah Masya Allah. Macam tu kan. Jadi end up apa yang kita dapat tahu. Bila kita collect balik buku, jadinya kita akan dapat semua budak, buku dia ada tarikh. Sebab apa? Dia dah dengar orang pertama. Ustazah sebut, ada tarikh. Kadang-kadang ada pelajar kita kan buku ada tarikh kan. Lepas tu pembelajaran secara tak langsung sebenarnya. Betul ya? Dia dengar tadi, dia ingat, dia dengar dan dia rasa termotivasi untuk buat apa yang orang dah puji tadi. Nampak tak? Jadi kita pun tak stres kan. Jadi bila macam tu, murid pun tak stres belajar kita. Dah kalau daripada baby je, saya dah cakap 5 minit, baru nak keluarkan buku, awak baru nak ni. Kita pun letih tau kan. Jadi bila kita tukar punya mood kita kan, kepada yang ceria, kepada yang positif kan, jadi murid-murid pun akan dapat macam betul. So apa yang saya boleh simpulkan kan Ustazah, sebenarnya pasal positif punya situation, memang betul pun dia bukannya mempengaruhi anak-anak pelajar, malahan terkadang untuk orang dewasa juga. Kan sebab kita ni biasa sangat selalu didedahkan dengan perkataan-perkataan yang negatif. Awak memang tak pandai, awak memang bodoh contohnya kan, awak memang ni, awak memang kan. Jadi hari pertama dia dengar, mungkin dia rasa dia dah rasa down sikit dekat dalam hati dia. Tapi bila dekat sekolah dia dengar macam tu, bila balik rumah pula dia dengar benda yang sama, hari-hari dia dengar, akhirnya dia akan membawa kepada diri dia jadi negatif. Sebab tu kalau kita lihatlah kenapa orang terkadang dia kurang confident pada diri dia, cuba kita check balik dia punya background kan, kita dapati mungkin ada isu-isu yang macam ni yang menyebabkan dia menjadi negatif. Sebab tu macam kami selalunya kami macam Ustazah Siti sendiri, mentor Ustazah Siti, ajar Ustazah Siti supaya kita sentiasa keluarkan words-words yang positif. Macam Ustazah Mariati share tadi lah kan, bila kita keluarkan words-words yang positif, secara tak langsung sebenarnya pendidikan tu tadi dah berlaku dan dia memberi kesan kepada semua orang macam tu. Okey Ustazah, selain daripada tu, saya lihat juga kesimpulan yang saya boleh nampak lah, macam pendidikan ni sebenarnya dia luas dan kemudian dia mengikut kepada apa ni orang kata persekitarannya. Maksudnya bukannya sahaja guru kan, macam soalan saya tadi kan pada Ustazah Mariati, adakah kita sahaja guru yang perlu menekankan tentang pendidikan, tapi bila
bila Ustazah huraikan jawapan tu tadi, saya dapati sebenarnya semua orang berperanan untuk orang kata membantu membina generasi kita ni tadi supaya boleh berakhlak dengan baik dan sebagainya. Jadi apa saranan Ustazah yang terakhir lah, soalan saya juga yang terakhir ni, untuk proses dalam kita nak membentuk akhlak generasi kita akan datang, so tanggungjawab dan amanah kita kepada generasi kita. Silakan Ustazah. Okey, jadi untuk yang akhirnya kan, Ustaz sukalah nak bacakannya satu hadis daripada Sahih Bukhari kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, apa maksud dia kan? Setiap kalian ni adalah pemimpin dan setiap pemimpin ni setiap kalian ni akan ditanya tentang kepimpinan itu kan. Jadi sebagai seorang penguasa dia akan ditanya tentang kepimpinan dia. Dan seorang lelaki adalah pemimpin kepada keluarganya dan akan ditanya tentang kepimpinannya pada keluarga. Seorang wanita pula dia adalah bertanggungjawab dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang itu. Dan seorang pekerja, pelayan pekerja, dia juga bertanggungjawab dengan harta majikannya dan akan ditanya tentang tanggungjawab tersebut. Jadi semua itulah Ustaz kata tadi, bukannya cikgu saja, cumanya lebihnya cikgu sebab kita mendapat pendidikan secara langsung untuk mendidik anak-anak. Untuk mendidik murid kan. Jadi tetapi ibu bapa, masyarakat sendiri pun dia memainkan peranan juga. Okay, macam Ustaz teringatlah satu contoh macam ibu bapa kan. Bila anak-anak kan dia memahati kan. Ustaz teringat siapa nama ni yang Tuan Haji Dr. Fadila Kamsah kan, dia pernah beritahu lah, Ustaz pernah pergi satu kursus dia kan, dia katakan dekat dalam bilik dia ada TV, tapi bila dia kata bila anak dia ketuk pintu kan, dia tengah menonton TV ke, dia tengah tengok muka kat cermin ke, apa je dia tengah buat, dia akan duduk cepat dia akan ambil buku sebab dia nak anak dia perhati, oi bapa baca buku. Okey. Jadi itu pemerhatian kan, pemerhatian. Jadi anak-anak tadi dia akan bapa aku pun baca buku. So kalau sekarang ni kalau ibu bapa kata jangan main handphone, kena elakkan lah, kena buat lah. Okay, betul, itu cabaran kita tahu hari ni sebab semua kan kat handphone juga, betul tak kan? Jadi macam dia ada banyak lah dekat situ dan sebenarnya dan untuk saran terakhir ni kan, jadi ibu bapa kan, masyarakat dan cikgu tu sendiri, kita tak boleh berhenti untuk terus berusaha kan, terus berusaha untuk mendidik akhlak, sebenarnya nak didik akhlak kita juga sebenarnya yang akan diperhati kan. Okay, sebenarnya itu adalah satu cabaran yang paling besar kan. Okey, dan juga macam cikgu macam sekarang ni kan dalam konsep PKP ni kan ada yang online kan. Dan Ustaz Siti sebenarnya kita semua ni kan, walaupun dia cikgu ke dia bukan cikgu ke kan, setiap daripada kita ni mempunyai situasi yang berbeza. Setiap orang mempunyai situasi yang berbeza. Jadi berpada-pada. Contohnya macam ada cikgu yang dia bersemangat buat online. Sebab apa? Dia tak ada anak kecil kan. Dia ataupun yalah dia berkeupayaan lah untuk itu kan. Okay, that's it. Tak apa, syukur alhamdulillah. Tapi ada juga cikgu yang tak mampu kan nak buat sepenuhnya kan. Sebab dia handphone ada satu. Jadi anak-anak dia ni tak ada handphone. Anak dia pun nak belajar juga kan. Jadi dalam keadaan begini kita kena ada win-win situation. Macam Ustaz sendiri pun kena ada tolak ansur juga daripada sekarang ni macam kita macam Ustaz sendiri pun ada pelajar yang dia tak dapat internet kuat masa tu. Jadi Ustaz kata tak apa, as long nanti bila awak dapat akses, awak baca balik apa, dengar balik apa yang Ustaz cakap, baca balik nota yang apa Ustaz bagi kan. Jadi yang hadir pada hari tu kita menghargai kan, sebab itu pun usaha dia untuk menuntut ilmu. Dan siapa yang tak dapat tu kita jangan terus ya ke tak ada internet. Ustaz tak boleh tak boleh kan. Macam semua ada
Dan bila ada kawan yang rakan guru oi aku buat ni, aku buat ni. Yang seorang ni dia tak dapat buat sebab situasi dia kan berbeza. Jadi kalau sebenarnya dalam kalangan guru tu pun sendiri kita kena ada positive circle kan. Kalau kita tak dapat nak membantu dia, kita tak boleh bagi handphone lebih dekat dia kan. Cukuplah sekadar kita melegakan perasaan dia. Kan jangan kita menambahkan lagi dia punya kemelut jiwa dia tu lah. Kan jangan menambah lagi stres dia kan. Macam itulah dan juga macam masyarakat sendiri kan bila macam sekarang ni tak semestinya anak-anak kita keluar boleh nampak masyarakat, tak. Sebenarnya dekat dalam media sosial pun sendiri kan anak-anak melihat sendiri masyarakat tu macam mana kan. Contohnya kan Ustazah pernah dapat satu kan kita dekat Facebook kan atas story kan dia ada seorang dia jual satu ubat lah untuk kewanitaan lah kan. Walaupun dia letak gambar tu bukan gambar dia tapi gambar tu sangat seksi gila lah. Sangat seksi lah. Jadi kan secara tak langsung dan walaupun dia sebenarnya nak melariskan produk dia kan tapi dia telah menunjukkan gambar yang tak sepatutnya itu kan yang boleh dilihat oleh semua sebab dia kan public kan. Jadi anak-anak pun dia melihat dia akan menghati kalau kita jual kita buat macam ni pun tak apa sebabnya ada orang buat kan. Dan sebenarnya walaupun kita tidak sebenarnya secara tidak langsung kita sebagai masyarakat pun menyumbang kepada keruntuhan akhlak sebab bila budak-budak dia tengok gambar-gambar yang macam tu dia sebenarnya macam gairah terdorong untuk melakukan perkara yang tidak-tidak kan. Jadi itu sebab Ustaz kata semua orang ni kan cikgu ke bukan cikgu ke ibu bapa ke bukan ibu bapa ke masyarakat semuanya adalah pendidik. Okey. Macam itulah dan cikgu sendiri kena sentiasa berusaha untuk mendekati murid kan. Okey. Murid macam cikgu ibu bapa pun sekarang banyak online pun kita belajar ataupun baca ilmu keibubapaan kan. Sabar itulah yang paling penting lah kan. Sabar. Ya betul. Baik. Terima kasih Ustazah Mariati sebab sudi hari ini berkongsikan ilmu, pengalaman kan. Mungkin juga ada tips yang boleh dijadikan oleh ibu ayah di luar sana bagaimana untuk kita nak mendidik dalam anak menjadi orang kata yang lebih lagi baik kan. So insyaAllah kita akan mungkin kita akan berjumpa lagi Ustazah kalau diberi peluang lagi. So ucapan daripada hati murni, terima kasih banyak kerana Ustazah sudi untuk luangkan masa bersama dengan hati murni pada pagi ini. So terima kasih banyak. Okey Ustazah. Ustazah Siti, di kesempatan ni Ustazah nak buat sedikit ni lah orang kata penghargaan sekiranya ada di kalangan penonton hati murni yang mempunyai ibu bapa ataupun kenalan lah kan yang bekerja sebagai frontliners macam Ustazah kan di samping mengajar, di samping menulis Ustazah juga perniagaan Mary Kay kan. Jadi kita ada dengan Ustazah ada 3 lagi lotion setting hand ni untuk Ustazah berikan kepada frontliners. Jadi mana-mana penonton hari ni yang Ustazah ada 3 saja lagi yang lain telah lah Okey, jadi Ustazah ada 3 saja lagi. Jadi sesiapa yang PM Ustazah lah alamat penuh alamat yang terawal lah dan Ustazah akan postkanlah kepada mereka. Ada 3 saja tak? Siapa yang cepatlah yang PM kan untuk dipostkan secara lengkap. Itulah lah Okey. Terima kasih Ustazah Mariati. Ada gift lagi daripada Ustazah Mariati tu tadi. Terima kasih banyak. So insya-Allah ada masa kita berjumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum. Kembali semula bersiaran bersama dengan Ustazah Siti. So alhamdulillah banyak sangat poin yang kita dapat pada pagi ni, okey, tentang lebih lagi untuk kita nak memahami apa ni orang kata pendidikan Pendidikan tu sebenarnya bukannya dipertanggungjawabkan kepada guru sahaja tetapi sebenarnya dipertanggungjawabkan kepada semua orang juga. Okey, kita kena latih diri kita semua untuk
untuk sentiasa nak mendidik kan baik orang kata mendidik generasi akan datang lah. So bagaimana cara untuk nak mendidik generasi tu kan, mungkin dalam keadaan skala yang besar mungkin kita ada kemampuan dan mungkin tak ada kemampuan, tetapi apa yang saya boleh simpulkan bahawa mulakanlah dulu dengan diri kita dan kemudian kita pergi kepada anak-anak kita dan seterusnya kita pergi kepada masyarakat sekeliling kita, dan sekiranya ada peluang dan rezeki barulah kita pergi kepada generasi akan datang. Kerana kalau kita lihat sumbangan kita sebenarnya kepada bermula daripada yang kecil, diri kita dahulu, kemudian kepada keluarga kita pun sebenarnya sudah boleh memberi impak yang sangat besar kepada pembentukan generasi kita yang lebih berakhlak dan juga berilmu. Macam tu, okey? So, boleh komen dekat bawah sekiranya program kami pada hari ini, konten yang kami berikan pada hari ini sangat-sangat membantu. Okey, so boleh komenkan di ruang komen yang kami ada di FB page Hati Murni, dan insya-Allah besok kita akan berjumpa lagi seperti biasa setiap hari Isnin hingga hari Jumaat, okey, jam 10 pagi sehingga 11 pagi setiap hari. Okey, insya-Allah Ustaz Siti akan bawakan orang kata tetamu-tetamu lain yang lebih orang kata yang boleh berkongsi ilmu dan juga pengalaman mereka. Jadi besok kita sebenarnya dah ada satu topik, satu tajuk yang kita akan bincangkan, iaitu Ustazah Siti pilih, Hati Murni pilih hashtag work from home. Kita bersama dengan seorang pakar juga, okey, yang kita akan panggil dan jemput untuk beri orang kata konten di dalam talk show at Hati Murni kita setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 10 hingga 11 pagi. So itu saja untuk hari ini. Okey, live bersama dengan Ustazah Siti selaku founder Hati Murni. Okey, Hati Murni adalah kepakaran membantu ibu ayah di luar sana untuk memberi pendidikan online dan juga offline. Kita ada orang kata modul yang sangat istimewa. So Hati Murni lebih dikenali sebagai Sekolah Islam Hati Murni yang beroperasi di 3 cawangan utama, iaitu Setiawangsa, Wangsa Maju dan juga Bandar Bukit Mahkota. So itu saja daripada Ustaz Siti. Terima kasih kerana terus menyokong program-program yang ada di Hati Murni, dan akhir sekali Ustaz Siti ucapkan semoga hari ini lebih baik daripada semalam dan semoga setiap urusan kita hari ini dipermudahkan oleh Allah. Okey. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.